Dua perkara kita baca menentang mengenai dengan asar salat dan muhimmat salat, rahsia-rahsia sembahyang dan keperluan yang perlu kita faham dalam sembahyang. Kita baca dua perkara itu. Yang pertama mengenai dengan azan atau kita panggil bang. Yang kedua mengenai dengan fadilatul maktubah, fadilat ibadat fardu. Apa namanya? Kalau yang pertama masalah fadilat sendiri. Fadilat sendiri ini, fadilat mana barang lebih. Ya, agama kita selalu sebut fadilat dalam hadis khususnya. Dia sebut barang-barang fadilat ni kerana sifat semula jadi manusia. Budak-budak panggil naluri. Sifat semula jadi manusia atau naluri manusia lagi, tak payah dia ajar-ajar bahawa semua orang nak pada benda lebih. Budak kecil baik, orang tua baik, orang mengaji, orang darat, semua sekali boleh kata-kata memilih orang, semua sekali nak pada benda lebih. Kecil nak lebih, makan nak lebih, berumah tangga nak fashion lebih, pakai baju dan makan nak lebih. Apa saja hidup kita manusia di muka dunia, boleh kata ke semua orangnya, Eropah, baik, Timur Selatan, semua nak pada barang lebih. Oleh kerana sifat nak kelebihnya ada belaka, reti belaka sebenar manusia, maka Islam mari rebut peluang sifat hak nak kelebih ni. Dia raya, ya aku minta mubah dan aku minta musmayah, apa lebih? Apa lebih? Di mana lebihnya kalau mu ni azan belum pada semayang dan belum pada semayang, di mana lebih? Dan kalau mu tidak azan, di mana kurang? Kalau mu tidak semayang 5 waktu, di mana kurang? Di mana dijah dan di mana tinggal? Dan manusia ni sebab dia nak lebih, fokus sangat nak pada dijah, maka tiap-tiap perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala semua ada fadilat dia, ada kelebihan dia. Dan setiap perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala ada cacat celah, ada jejak. Jadi kepada kita yang nak suruh semangat kita naik buat benda ibadat, dan nak suruh semangat kita ni orang panggil hilang langsung daripada buat maksiat, mau tak mau kita manusia, khususnya kita orang Islam, mesti melalui ikut tengah ni, ikut tengah dua perkara ni. Fadilat kita mesti tahu betul-betul fadilat sembahyang, fadilat kahwin, fadilat ibadat, fadilat bangun malam, fadilat mengajar, fadilat mengaji, fadilat apa saja benda yang Tuhan suruh ni, kena tahu fadilat supaya kita naik semangat. Begitu juga sebaliknya, supaya kita ni putus nafsu daripada nak buat barang yang wujud, maka kita kena tahu khasail mazmumah. Lawan bagi fadilat mazmumah. Mazmumah maknanya orang panggil bayar yang dicelai. Jadi sekarang ini kita telah belajar dua perkara mengenai fadilat. Yang pertama fadilat bang, yang keduanya fadilat sembahyang fardu, kan? Fadilat bang dia royak secara lebih kurang, secara kita kecil. Begitu juga fadilat sembahyang 5 waktu itu pun dia royak juga secara lebih kurang, secara kecil. Malam ni nak tambah sikit di atas fadilat bang. Nak tambah tu ambil daripada kitab hak asal dia, Ihya Ulumuddin. Tahu ni kita tambah sebut tu ni depan bawah ni Ihya Ulumuddin, kitab asal dia yang dia sedut menjadi kitab kecil. Kita tambah sekali lagi, qala sallallahu alaihi wasallam, salasatun yawmal qiyamati ala kathibin min miskin aswad la yahuluhum hisabun wa la yanaluhum fasa'un hatta yafrugha mimma bainan nas. 3 jenis manusia di akhirat kelak akan diletak di atas kasturi teh, di atas lungguk, di atas bukit, ataupun kita panggil kasih, mana kasih tebing, di atas tebing kasturi hitam yang tidak menyusah, yang tidak menggelusahkan mereka oleh kira bercara, dan tidak digelusah akan mereka itu oleh sebarang pusingan pun, tinggal lesah habis kerja manusia daripada masyarakat. Artinya pertama sekali kita kena reti bila manusia bangun di kubur, maka manusia akan dikumpul di satu tempat, namanya kita panggil pada mahsyar. Mahsyar makna tempat berhitung. Yaumul jaza' pun dia panggil, yaumul hasri pun dia panggil lah. Manusia akan dikumpul setempat.
Dan kita boleh agak sendirilah. Tak usah di pada masa, di pada Arafah. Di pada Arafah yang kerajaan Saudi itu buat macam-macam kesenangan. Macam-macam kemudahan yang elektrik dengan jalan raya dengan apa pun sebab kita boleh pun sepak. Kadang kita ketinggalan mok sendiri, kadang tak tahu tak seruan, kadang barang yang kita bawa tu ketinggalan, susah payah kita gini. Teruknya kita kan. Walaupun susunan ada peraturan dibuat begitu sekali teratur pun susah. Apa kata akhirat kelak tak ada tak yang jaga kita. Tak ada makanan yang kita bawa, tak ada sebarang orang yang kita bercupai lagi pada kita. Nafsi-nafsi. Kulli-kulli mri'in minhum yawma idin sya'nan. Tiap-tiap orang yang akhirat kelak ada urusan masing-masing. Mung jagamu, aku jaga aku. Tak tahu nak bilang kuana, tahu nak jadi mana. Kita boleh fikir sendiri mulai daripada sekarang bagaimana teruknya hidup kita akhirat kelak. Hamba baik, dia kata baik. Dan buah ni ya bang, ya Nabi bang, tengah malam buta mengisap seorang, teriak. Teriak ingat keadaan dia. Dia ingat kepada keadaan umat dia. Yang hidup di muka dunia ni setengah orang yang hidup laksana tak ada kemat. Senangnya dia kotor, hilap, sawah, terlaksana tak tahu apa sekala depan. Budak kecil, tak tahu apa sekala. Budak kecil orang, duk kalut dengan perang, duk kalut dengan banjir, duk kalut dengan berah mahal, berapa. Dia duk main borong cara dia tu. Dah tu lah. Jadi setengah Nabi kita Muhammad SAW selalu menangis. Tengah malam buta, seorang tu isak-isak menang ternasib setengah-setengah umat dia yang tidak begitu rela kepada benda yang sebut. Termasuklah masalah kedudukan kita di akhirat kelak daripada masyarakat. Kemudian dalam hadis ni yang sebut ada 3 jenis manusia. Ada 3 jenis manusia di akhirat kelak. Dia tidak akan dilanda oleh sebarang rusing dan dia tidak akan dilanda oleh sebarang kegelisahan. Sudahlah dia ni tak kena rusing, tak gelisah. Dia pula akan diletak di atas misk ni kita dalam Melayu panggil kasturi lah. Kasturi kan, baru tak lagi tengok lagi. Tapi kabarnya benda ni bau sedap sangat. Kasturi ni kalau mengikut cerita dia ni, misk, orang Arab panggil miskin. Dia terjadi daripada jenis tua, busa, tujian hutan. Tujian hutan tu dia tumbuh tua di perut dia. Bila dia tua mana dia luruh. Tua ni punya bau sedapnya beribu rega bila jumpa. Bila dia dingin luruh, barang ni bau sedap. Dia boleh buat ni kejadian tu. Misk ni, kasturi ni punya payah ni hingga sampai kalau jumpa sebutik kat orang bawa pada milioner dan milioner akan bayar beribu-ribu. Akhirat kelak Allah Ta'ala tambung kasturi. Barang tak ada rega maknanya. Barang ni barang tak ada rega, ditambung sampai jadi anak bukit untuk diletak orang ni. Kita boleh agak sendiri lah bagaimana bahagianya kalau kursi tempat kita duduk di berupa kasturi, maka pakaian kita boleh agak sendiri lah sekarang mana reganya. Atas dunia ni orang yang paling kaya sekali mengikut secara Raja Hyderabad. Paling richest man in the world. Orang yang paling kaya di muka dunia ni Raja Hyderabad. Berapa dia kaya dia? Kaya dia mandi dengan air bang. Orang lain mandi dengan air lagu. Cebok air lagu. Dia air bang, cebok bu. Punya kaya dia ni. Mati lah dia ni. Dia nak wayaknya, akhirat kelak ada 3 jenis manusia. Yang hidup dia mewah daripada masa lagi. Tak ada masa surga lagi mewah dah. Allah Ta'ala berkeluar dia. Yang pertamanya, rajulun qara'al Qur'ana ibtigha'a wajhillah. Satunya orang yang baca Quran tak ada kes lain ke Allah Ta'ala. Balik kerja pejabat kau, balik kedai mana, balik dalam pagar mana kau, ambil ismayah sudah berkah, ambil Quran tu atau riba kat bismillah, baca Quran lillahi ta'ala tu. Dia yakin 100% bahawa ibadat yang sangat-sangat disukai oleh Allah Ta'ala ialah baca Quran. Maka dia baca. Tidak kerana nak berlagu, tidak kerana nak tarik perhatian orang, tidak kerana apa, semata-mata lillahi ta'ala. Kalau kita rajin amal lagu ni, akhirat kelak Tuhan kata tak ada yang masuk surga lagi, mewah padan lagi. Jika orang lain kalut sibuk berapa mewah dah sikit lagi. Tu so. Wa amma biqaumin wa hum bihi radun. Yang kedua, orang yang jadi tu imam. Sama ada tu imam semaya atau tu imam masyarakat. Tu imam semaya ni tu imam lah. Tu imam masyarakat ni kita panggil pemimpin. Orang yang jadi pemimpin orang dan orang bawa dia semua sekali setuju belakangnya dia. Tidaklah kata dia ni jadi tu imam orang panggil ngada-ngada, orang pakat cemung belakang dia. Dia jadi pemimpin orang tapi orang pakat cemung pakat besi belakang dia. Kedianya orang panggil bersegi muka tebal. Oh juga jadi ketua orang juga.
Lagu kita. Orang yang kita ada meeting orang, ni tak ada orang bau ni mana suka ni, dia setuju ni kita meeting. Dua, dengan nasihat dia yang baik, fikiran dia yang betul, fikir laku dia yang boleh diterima, fikir pelangan dia orang setuju belakang. Orang lagu ni kalau jadi meeting orang tua, orang baik tua kita dalam masjid jadi tu imam, atau tua dalam masyarakat orang jadi meeting. Orang lagu ni kalau ada agak akhirat kalau tak kata mewahnya dia hidup, padan lagi daripada masyarakat lagi dia. Dua. Yang ketiga baru siapa tempat situ. Warajulun adzana fi masjidin wa da'a ila Allah azza wa jalla ibtigha'a wajhillah ta'ala. Yang ketiganya orang yang dalam sebuah masjid dan doa kepada Allah Ta'ala tak ada pilihan itu wajhillah ta'ala. Dia kita panggil itu bilal lah. Semuanya itu bilal sebab kita ni bahasa jenis orang band semua baru panggil itu bilal je. Kalau band sekali-sekala ni orang tak panggil bilal. Itu panggilan orang kapur. Dia ni tidak kira gitu. Siapa saja yang band dari masjid baik surah balas berapa bilal ta'ala. Semata-mata dia kira band ni boleh pahala. Kerana pertama dia boleh pahala ni menyebut nama Allah. Bukan? Dalam band ada sebut nama Allah, ada sebut nama Nabi. Memanglah bagian-bagian baik. Apa dia pertiru rasa nak band? Dua, yang keduanya dia berasa selain daripada menyebut nama Allah dalam sembahyang ni, ada juga kata ayam ngajak orang buat baik. Hayya 'alas salah, mari pakat sembahyang. Hayya 'alal falah, mari pakat buat baik. As-salatu khairun minan naum, sembahyang baik pada tidur. Kata ni kata comel. Kata ayat kalau terbit daripada mulut satu orang dan didengar oleh orang lain tak ada orang kata ni kata wujud. Tak ada kata molek. Tak ada dia ni. Dan mana lagi orang yang lebih juru daripada orang yang mulut Islam dulu mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik yang boleh diterima oleh orang. Maka dia perlu nak bang. Nama Allah pun ada dalam bang, maka aku buat nak sebut nama Nabi pun ada dalam bang, maka buat nak bang. Dan ucapan nasihat-nasihat yang baik pun ada terkandung dalam bang. Maka dia perlu nak bang, maka dia bang. Allah Ta'ala lah orang buat lagu ni. Kalau kita lagi amal lagu ni, maka kita juga diberi bawahan hidup daripada masa sebelum daripada kita dijemput masuk dalam syurga. Dua, tiga dah. Sekali lagi, warajulun ubtuliya birrizqi fid dunya falam yusghilhu dhalika an amal al-akhirah. Yang ketiga, yang tepatnya orang yang diberi bala dengan rezeki di dunia, maka tidak mengganggu akan dia oleh itu daripada amalan akhirat. Orang yang diberi bala dengan rezeki, bila-bila dia kena bala dengan rezeki itu pun, maka rezeki dia bala dia tidak mengganggu dia daripada urusan akhirat. Bala rezeki dua. Rezeki payah bala juga. Kadang-kadang kita kena rezeki payah, maka terganggu kita nak buat kawal akhirat. Kita nak derma, ada kita boleh buat anak. Nak derma, ada kita nak beli ubah anak. Betul. Maka kadang-kadang sebab bala rezeki ni picit, orang panggil picit kurang rezeki, kadang-kadang mengganggu kita daripada urusan akhirat. Tetapi orang ni tidak begitu. Bila-bila dia picit, bila-bila dia susah pun dia pandai tengok. Dia pandai curi-curi sikit, dia pandai tengok-tengok sikit untuk meneruskan urusan akhirat. Derma dia, pahala dia, tolong dia, berapa dengan rezeki dia tidak berganggu. Awal lagu ni Nabi kata ada akhirat kelak. Pada syurga lagi, akhirat kelak saya memang hidup di pada masa lagi. Dengan artinya dia berasa hidup dia atas muka dunia ini tidak kekal. Makan minum walaupun mana sebenarnya walaupun nama susah pun sementara. Oleh yang demikian pandai dia tengok sikit-sikit. Dan baru sebut sama cerita orang India dia duduk sini, yang lama duduk India. Dia mau tahu perangai orang India. Orang India ni di negeri India tidak seperti kita sini pelajaran agama diurus oleh majlis agama, diurus oleh kerajaan. Maka rakyat berasa kalau dia tak tanggungjawab tak apalah, enggak ada urus. Di India tidak begitu. Di India semua sekolah sejak daripada menulis sekolah agama orang panggil, sejak daripada baca Quran, ngaji alih bahasa sampai ke pekat ini semua diurus oleh orang kampung. Jadi belah mana cara berjuta-juta manusia Muslim di India nak jaga agama ini buat lagu mana? Sedangkan dia hidup susah. Orang India ni hidup orang panggil habis susah. Kalau cara pembagi harta di sana tak serupa bagi di sini. Itu kita panggil. Maka puak-puak dia patak dan boleh kata jadi ke satu cara hidup orang India. Walau mana mesti sekalipun mungkin ada khairah orang sekolah.
Waktu bagi orang India, maka sebut umar itu mula-mula balik itu. Dia buat senara makan dia. Berah dia banyak ni sekolah. Berah dia banyak ni lauk, dia banyak ni sayur, dia banyak ni ubak dia, kain dobi dia, berapa dia. Dan derma sekolah dia sekian banyak. Mana di rumah dia ketika ada sekecil ketah. Kita cek jeli. Berah dia sekian. Kacam dah dia sekian. Sewa rumah dia sekian, air dia sekian, berapa sekian. Dan derma sekolah agama dia sekian. Walaupun 10 sen, dia masuk dalam senarai hidup ni. Senarai hidup kita berat. Laut, gula, tak dia ni. Maka satu daripada balik tulis senarai hidup dia lah. Derma sekolah. Baik hok duduk di India, baik hok duduk di Malaysia, hok duduk gratis. Masih jual roti, tiap. Ada dia tiap bulan. Kalau tiap tahu, dia kiri sekolah agama kampung dia. Waktu di sana, kalau kita pergi ke India, kita boleh belajar agama. Jauh daripada alih botol, berhenti habis Bukhari Muslim Quran. Kita boleh belajar dengan sepenuh. Dia tak kena bayar dulu. Kalau usaha daripada orang dia kesel. Dan dia orang panggil. Jadi, artinya, orang India, wallah mana susah. Betul dia berrezeki. Wallah mana dia ni dipicu dengan rezeki. Tapi lam yusrihu. Zalika an amal akhir. Tidak mengganggu dia kalau itu daripada amal akhir. Itu kalau kita tafsir betul dia berrezeki di mana? Dibala dengan rezeki mana susah. Boleh juga kita tafsir betul dia berrezeki mana bala dengan rezeki, artinya bala dengan banyak. Orang boleh piti banyak, bala juga. Boleh piti banyak. Banyak punya banyak hingga sakat tak tunggu kan. Kedai ni masuk piti. Tanah tu, hok dia jual betul, mari. Hok dia jualnya, mari. Hok dia sewa tanah padi, mari. Pada gaji lagi, ke pecing lagi, kau sewa rumah batu lagi, ke sehati. Serabut juga. Bulan-bulan banyak. Bila rezeki ni bagi banyak, umumnya orang suka. Kalau Tuhan ni, tak orang duduk gantung. Tuhan ni tak sekali gantung. Sakit sikit sebut Tuhan. Lapar sikit sebut Tuhan. Usaha ya Allah. Bagi tu kan ni. Tapi bila pergi banyak, orang tak lapar. Orang tak lapar, orang tak sakit, orang tidak usni, orang tidak serabut senyalina. Bila tak serabut, bila senyalina perut kenyal belakang, nak gatul Tuhan apa lagi? Kalau tak gatul, tak tutup. Tak gatul, gatul. Mana tutup lagi dah pergi banyak tak? Tak boleh ni. Jadi umumnya bila pergi ni banyak, orang lupa tak gatul asas. Itu al-urwati rizqalan tasamalah. Tuhan ni bukan kekeh yang tak boleh ditutup. Kekeh ni sagat bila cabut. Bila nak rubah kata dia kekeh. Dia nak rubah warna kecil banyak dah. Rupanya dah tubuh segala macam. Tak rubah lah. Bila tak rubah umumnya orang lupa tak gatul. Tapi ada di antara ramai-ramai Nabi kata ada orang yang walaupun dia fikir banyak perut kenyal tebal tak raja sakit korang keluarga sama pun ada masuk. Ada juga orang-orang tertentu dia tidak boleh mengganggu fikir begitu banyak daripada urusan akhirat. Kau banyak fikir dia, kau tubuh dia segar dia, kau dia berasa bahawa dia tinggalkan budi Allah SWT, maka dia tak lepas-lepasnya tu. Maka segala urusan dia buat dia begitu banyak sekalipun tidak mengganggu dia daripada amal. Jadi, bala dengan rezeki ni boleh tak kira. Sama ada bala dengan rezeki dia sedikit ataupun bala rezeki dia kaya. Jadi, amat-amat tu sikit lagi. Apa nama ni, dalam bala hadis sebut 3, tapi waktu dia bila 4. Yang pertama orang baca Quran. Yang keduanya, baca Quran. Tiga masuk 2. Baca Quran dengan jadi tu imam tu dia kira orang tulah. Sama ada tu imam semaya ataupun tu imam dalam masyarakat. Yang keduanya orang ban dalam masjid Allah Ta'ala. Yang ketiganya orang yang rezeki banyak ataupun rezeki kurang tapi tidak mengganggu dia pada amal akhirat. Jadi hak masalah kita masalah ban lah. Jadi bila siapa kau fikir orang ban lillahi ta'ala di pun akhirat kelak Tuhan beri dia mewah hidup di pada masa lagi, maka pasal apa kita tidak tergerak hati kita nak back walaupun tidak hari-hari, tapi bila ada peluang biar kita back lillahi ta'ala. Just tu habis hak gembel kan, gembel tak ada bank tu milik dengan bank. Lepas tu hak milik dengan fadilatul maktubah ni banyak benar hadis-hadis yang dia tambah sini milik dengan supaya kita ni bertanggungjawab mengenai dengan semayan. Setengah daripadanya hadis yang disebut sini, kemudian dia tidak disebut lainnya. Man hafaza 'ala al-khamsi
بإكمال طهورها ومواقيتها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة ومن ضيعها حشر مع فرعون وهامان. Hadis yang meminta kita bercakna dan cermat dengan sembahyang. Nabi sebut mana-mana orang jaga 5 waktu. Orang jaga betul-betul 5 waktu, sembahyang 5 waktu, dijaga dengan cara menyempurnakan suci, menyempurnakan kesucian, baik jenis air, baik jenis wudu, wa mawaqitiha, dan menyempurnakan waktunya. Kita kata mana kita duduk hati-hati dengan sembahyang kamu, maka sembahyang itu akan menjadi nur, akan menjadi cahaya, dan akan menjadi loya kita di akhirat kelak. Sebaliknya mana-mana orang yang tak peduli ke sembahyang, sama ada tak peduli kain sembahyang dia, sama ada tak peduli kain sembahyang dia, sama ada tak peduli kepada waktu sembahyang dia, akhirat kelak akan diletak bersama dengan Fir'aun dan bersama dengan Haman. Mula-mula sekali kita kena ingat, sembahyang ni akan berupa cahaya di akhirat. Sebagaimana nama dah sebut semua, hukum kata bila kita buat amal ibadat, kita sebut sekali, iaitu kita nak pahala. Puasa nak pahala, sembahyang nak pahala, ambil kemuka nak pahala, mari ngaji nak pahala, hamba ngajar nak pahala. Tapi pahala tu sendiri bila sampai di akhirat dia pecah-pecah. Dia akan jadi perkara-perkara yang dikira perlu hidup kita. Kalau nak suruh mudah faham kat, sebab kita datang muka dunia, kita pergi Kedah pun nak pitis, di Singapura pun nak pitis, duduk rumah pun nak pitis, bukan naik jadi tok nyadak pun nak pitis, turun lebat tanah korek dari bibit pun nak pitis. Semua tu berkisah tak pitis atas dunia ni supaya kita buat kerja dia enggak nak pahala. Jadi dia pitis sendiri bila boleh tangan kita, dia akan pecah-pecah mengikut perluan hidup kita. Daripada pitis tu jadi rumah kita, daripada pitis tu jadi berat-berat ketah kita, daripada pitis tu jadi kain baju kita, daripada pitis juga jadi ubat sakit enak kita, daripada pitis tu pula kita boleh sambung satu rahim, daripada pitis tu lah kita boleh macam-macam perkara. Dari dia. Jadi atas dunia ni kita tuju pada pitis. Kalau pitis tu pecah-pecah boleh macam-macam perkara, untuk akhirat kita kira nak pahala. Kalau pahala tu lah pecah-pecah. Baik, dalam banyak-banyak pecah-pecah ataupun bagi cabangan pahala akhirat tu, dia akan menjadi nur. Nur maknanya cahaya. Manusia mana yang boleh hidup dalam gelap? Budak kecil telek mata, wah jadi malah kenapa gelap. Kita ketua telek mata gelap malah gagal, rata-rata lagu baking, lagu gapo, dan dia buka pintu nak secukup. Lalu dia tak boleh duduk dalam gelap. Nak curah. Apa dunia orang curah dengan elektrik, curah dengan putih gas, curah dengan jamu, dengan karut, macam-macam kesini. Akhirat kelak kita siap gas cara kita, mati cara kita, elektrik cara kita. Setelah kita nak duduk gelap terus mula kubur itu lah. Orang lain duduk terus belakang kita duduk gelap. Kita mesti siap. Boleh sekaya lagi. Hak bahasa jenis makan, hak bahasa jenis minum, hak bahasa jenis mati hati, hak bahasa jenis apa seribu maknika benda hak yang perlu hidup manusia di akhirat kelak. Kita mesti. Baik, bila kita sembahyang, walaupun apa kita sembahyang, hakikatnya kita duduk tengah siap elektrik. Kita duduk tengah buat bor dia, kita duduk tengah siap wayar dia, kita duduk tengah siap apa panggil transformer ke apa luar, kita duduk tengah siap nak lolan gedung-gedung. Kita kena bawa belakang, kena siap takut. Orang yang tidak sadar di akhirat kelak lain pada kita siap sedikit. Kita siap di muka dunia ni, api cahaya orang kita, maulah bila kita masuk dalam kubur baik, di padang masa baik, dalam syurga baik. Kita duduk dalam keadaan itu. Kalau kita siap pada dunia, lalu mengerti dengan macam hati kita. Akhirat kelak kalau tak siap balik, tapi gelap. Kita siap macam hati kita. Apa kita mantai yang baru, nak yang baru tak? Kalau tak tahu beli kedai berapa, tak ada yang baru, kita gelap bubuk mana. Jadi nak boleh curah rumah kita ke balik, semaya. Semaya ni walau kita sedar atau tidak, akhirat kelak dalam banyak-banyak perkara jadi dengan semaya ni, jadi nur, jadi cahaya akhirat. Curah kubur kita, curah pada masa kita, curah dalam syurga kita, curah. Dan barang curah ni jangan kita fikir kawan tu tukang demo lah. Kawan tu tukang demo. Tukang ni benda-benda tu tukang. Kalau cahaya lagu ni kita boleh tukang, amba beli bos putih boleh orang lain pas tukang curah ni tak dia ni. Tapi curah tu kalau kena ke curah jenis curah mata ni,
Akhirat kelak kalau mu semaya mata mu cerah. Mata amu hok cerah ni ada kau orang lain boleh tupai cerah lagi. Itu bahasa jenis. Ada bahasa jenis cerah orang lain boleh tupai sama. Dan ada bahasa jenis cerah dia cerah tu guna untuk kita orang je. Orang lain hok rabu mata kita kalau orang ni ke 20 orang pun tak nak tupai dengan ni cerah mata kita. Kita saya cerah maka kita dah boleh baca boleh nak. Orang lain kelabu lah walaupun berjalan tujuh balik pun orang mata cerah sekali. Itu dia masalah. Nama gini kita mesti faham keadaan. Jadi demo nak cerah di akhirat kelak, demo semaya. Banyak comel mana semaya demo, secerah tu lah pula keadaan produk demo di akhirat kelak. Sepak daripada dalam kubur, tunggu sapat ke dalam sumber. Tak tupai kita yang lain tak boleh. Dan memang akhirat kelak tidak bahasa menupai. So, waburhana. Yang kedua semaya juga merupakan hujjah. Amal bermakna layak anak semua datang ini sebagaimana orang lepas. Minggu lepas dia kata bahas la yasma'u nida al-mu'adzin jinsun wala insun illa syaidalahu yawmul qiyamah. Kalau di akhirat kelak bila orang bang kat dunia ni maka sebagian benda hok dengar suara orang bang semua akan bangun jadi saksi kan. Dalam banyak hok akan jadi saksi di akhirat kelak ialah semaya ni pakai burhan hujjah. Burhan dengan saksi lain. Saksi ni kadang-kadang orang panggil jadi saksi. Tapi kadang-kadang kita kok betul benar tinggal rumah pergi kita baru jadi saksi tolak jangan pecahlah ni minta jadi saksi tak apa minta dengar minta tengok semuanya mempunyai jauh tapi dia ni minta lihat kau banyak kita baca dalam mahkamah biasa kau baca kau dah tahu tu ada saksi nak tolak tapi dia ni ada burhan maknanya saksi hujah dia mesti terima burhan makna kata pemutus bila dia ni kata maka kata-kata dia ni pemutus mesti diterima jadi dalam banyak-banyak lawyer yang menolong kita di akhirat kelak ialah semaya kita. Semaya kita ni jadi lawyer yang tu aku tak boleh. Itu dia. Sebab tu bila sekemat mana kita semaya maka gagah tu pula pendirian kita. Apa foundation kita gagah di akhirat kelak bila kita semaya dengan cermat. Kita tu kat tanya hati lah. Sepuk dada tanya email lah apa ni. Nak semaya molek kau, nak semaya tak molek kau tu semua pada kita lah. Kita sebagai orang yang sudah akhir balik yang reti selok-belok hidup di akhirat maka tentulah kita setiap kali kita sembahyang kita hadap betul laksana sembahyang yang aku nak sembahyang ni ialah sembahyang terakhir lepas pada ni aku tidak jangan hidup lagi ke mati mesti itu duduk sekali lagi ekor dia tu walam bayya'ha khaysira ma'a fir'aun wa haman mana-mana orang yang buat sia-sia ke sembahyang khaysira ma'a fir'aun wa haman akan dikumpul sekali dengan fir'aun dan haman. Orang tak sembahyang langsung ataupun sembahyang cara ala kadar panggil akan diletak bersama dengan Fir'aun dan Haman. Bapa jadi tak sekali yang mulia. Bapa yang kita yang manusia tak sembahyang ataupun buat tak madu sembahyang kita bersama Fir'aun. Dia ni kata ulama ni. Bila kita kaji orang lain dipanggil bila kita analisa. Bila kita analisa ke bila kita risi bila perisi apa kata semaya jawabnya tak semaya ni tolak malah sekarang tu dikalut dengan tiga dikalutnya tiga lah kan sama ada tiga cari pipis atau tiganya orang panggil jaga puasa itu tiga lah atas muka dunia ni simbol ataupun orang panggil simbol lah maknanya kemuncak daripada orang kalut dan muka dunia ni Fir'aun ialah Ta'ala beri pada dianya kuasa luas hingga siapa dia boleh merentah Mesir ni jauh daripada hari itu sampai kala ni dikira satu bangsa yang apa orang panggil sumber maknanya kau ada dia tu yang beri sejak semula jadi je lagu pada dia kecik pun sedap duk dia peti mah kebanyak duk dia pergah lidah mikir pun ada di dia mesti pas London tu begitu sebab tu Yahudi dan Israel mula-mula dia ajak buat pakak dia pakak naik yang Mesir tu perang ni Raja Mesir Yahudi punya cerdik dia punya otak dia ajak Mesir dulu buat pakak nanti jadi kita tahu sendiri lah nasib kita di masa depan bagi anak hidup yang bila kita buat tak maju pada semua. Habis satu. Malam ni kita tambah sikit lagi. Fadilatu itmamil arkan.
Ada sah ujung ba. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu yaqulu idza hadaratis salatu qumu ila narikum allati awqadtumuha fa'ti'uha. Ujung ba fadilatul maktubah ada sepatutnya kita tinggal itu. Jadi Sayyidina Abu Bakar bila siapa tanya semayang, maka dia bersunyi ada anak buah dia pada sahabat anak dia, qumu ila narikum allati awqadtumuha fa'ti'uha. Mu pergi padamlah api hok mu ingat tadi, maka hendaklah kamu padam. Nak wayak Sayyidina Abu Bakar ni bila siapa tanya semayang, orang bang kau mak kau, hati dia tu dia bolak tumpu pada semayang hingga siapa segala perkara yang dikira boleh mengganggu semayang dia, semua dia kutip buah begitu. Termasuklah masalah api. Api negeri Arab 1400 tahun hari itu. Bukan sini nak cucuh dia supaya kita dah. Kita dah ni ada gesek, ada macam api, ada macam-macam fashion. Apa pula bila kita cah, macam api nak suruh api, macam api nyinggak di benda lain tu. Ada sabuk kering, ada minyak gas, ada gas lah, ada apa, ada elektrik lah. Nak hidup api pun senang sekarang, nak mampu api pun senang. Jamai Arab alik nak hidup api ni kacang batu. Kacang batu dekung. Kalau dalam api tu di batu tu nak suruh batu tu ingat dia benda tu teruk pula sekali lagi. Daripada benda kecil tu nak suruh ingat di kayu besar teruk pula. Jadi boleh kan mikir kalau boleh tak? Kalau sepatut tak bila sekali-sekali api tu kita kasih dia hidup, kita mesti jaga betul-betul api ni dia biar ingat semua biar hidup semua. Jadi dia ni. Tapi Sayyidina Abu Bakar dak. Lah siapa tanya semaya maka api hoknya ledah. Dia kira payah nak boleh hidup betul, dia suruh mati. Dia bimbang takut-takut dia ingat dengan supaya. Bila juga supaya ingat balik ayat api itu. Mampu dah kau hidup kau, mampu kau hidup kau. Maka biar betul semaya kenal inai molek. Bila benda lebih, ada yang mampu api. Patut ambil jiru air ke, patut niat apa pun. Dia betul dia mampu, dia kita semaya Allah. Sebab tu senang dia tak ingat dah hati ni hidup kau mampu. Kau belah mana kau. Sedangkan nak boleh ke hidup api ni payah. Nak boleh ke nyala di kayu ni payah. Jamai Arab itu. Ni keadaan gitu pun, Abu Bakar tidak sayang-sayang. Dia tidak berasa kedekut, tidak berasa saya sikit abuk nak mampu bila api dah aku sembilan mampu nak suruh aku tu adapi Tuhan ke dalam semaya itu dengan segala tenang dan dengan segala hati yang terbuka. Itu dia. Sebab itulah dalam hal lain sebut idza hadaratil asya wa uqimatil asya fabda'u bil asya. Bila orang bang nasi pun akak Nabi kata makan nasi dulu. Bila orang bang kebetulan nasi pun reda, Nabi kata makan dulu. Makan punya molek. Dia betul semaya ni keadaan hati tak ingat dah nasi belah mana Makan dorang kau belah mana kau. Dia makan dulu. Dia betul senang molek. Lepas tu juga mu masuk semaya dengan sekal kenal. Tidak ke hatimu, mu aku ni Makan dia dulu. Benda-benda begini para hadirin semua kita kena amal. Dan kita kena tiru, dan kita kena belajar belah mana cara orang jamai hari itu semaya. Karena la yatimmu awakhiru hadhihi al-ummah illa la tasluhu awakhiru hadhihi al-ummah illa bima salahat bihi awailuha kata Sayyidina Ali. Tidak akan selamat kerjaan umat ni hak lalu su kecuali melalui cara-cara hak umat ni mula-mula hari itu selamat. Umat Muhammad hak mula-mula itu selamat dengan cara mana? Maka cara tu jugalah akan jadi selamat umat Muhammad hak lalu su. Kita ni kita kira akhir tak jadi ni. Nak selamat kita learn tak tak buat pamola, tak usah buat resolusi, buat gapolah kalau tak serupa dengan hak orang jamai itu. Karut semua sekali. Jadi satu daripada cara keselamatan kita perhati hak ehwal semaya kita. Perhati hak ehwal semaya kita dalam banyak-banyak perkaranya. Kain semaya kita cuci tak cuci. Ambil semaya kita rata tak rata. Khusyuk tawaduk kita serta hati kita lah semaya itu banyak alufman. Banyak ingat alufman. Aluf kepada benda luar daripada semaya itu. Ataupun ingat pada benda yang ada hubungan dengan semaya kita. Tak masuklah baca ayat kita dan tunduk bangun kita. Kita rokok. Ingat rokok kita tuling. Kita sujud. Ingat sujud kita nunduk ini kalau ta'ala. Dan yang buat keluar pada hati kita merayau merabuh alufman. Misalnya lagu tu kau lah tua kita kau comel. Dan kalau tua kita, kalau besar kemungkinan ibadat kita dimakbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik, fadilatul itmamil arkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan li waqtiha wa asbagha wudu'aha wa atamma ruku'aha wa sujudaha wa khushu'aha arajat wa hiya bayda'u musfirah taqulu hafizakallah hafizakillahu kama hafiztani. Wa man shalla li ghairi waqtiha wa lam yusbigh wudu'aha wa lam yutimma ruku'aha wa la sujudaha wa la khushu'aha عرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه. Di satu hadis bagaimana kedudukan sembahyang kita. Kita bila sudah assalamualaikum kiri kanan juga, kita dah bahasa senang-senang lah. Ada benda lagi tinggal dalam pengetahuan kita. Nabi kata mana-mana orang semayang mengikut waktu dia. Masuk waktu zuhur dia semayang zuhur dia. Begitu seterusnya. Wa asbagha wudu'aha, dan dia cermat dengan wuduk dia. Cermat selain daripada rata molek, maka asbagha. Asbagha maknanya basuh ko, sapuh ko lebih daripada taruh dia. Kalau muka ni taruh dia sekat gigi rambut kita akak atas sikit. Kalau taruh bawah dagu ni sekat dagu kita banyak sikit. Kalau telinga ni kita pepeh naik alas atas telinga, atau kalau lengan ni kalau siku kita lonjok naik pakai lagu lengan. Kalau kaki walaupun sekat buku lali tapi kita lonjok naik alas buku alas bagi dua betih, itu mana asbagha. Semayang dengan molek, air semayang pun kita ambil dengan molek. Wa atamma ruku'aha wa sujudaha, dan dia rokok dengan sepenuh molek, sujud dengan sepenuh molek. Rokok dengan sepenuh molek lagu mana? Pertama sekalinya tamak nino ada. Tak turun tenang molek. Rapat habis kalau sendiri tu lewat sarak kita duduk dia molek mengikut kedudukan rokok kita. Tidak kata orang sarak sendiri berapa duduk tengah nak duduk cari tempat lagi kita dikabang dah. Itu yang tak sebenarnya. So, yang kedua pula kita kedudukan kita rokok tu pula kepala kita dengan belakang kita tu orang panggil betul. Dengan arti kalau orang ambil kayu seputun untuk atas belakang, pas kayu itu panjang lagi kepala kita, maka kayu itu orang panggil boleh tidak congek cadon tu. Tanda kepala kita dengan belakang ni payah tu betul molek. Kedua, yang ketiganya cara letak tangan kita. Setengah tu letak tangan atas pada lutut, setengah tu bercekor labu betih, setengah tu dia kepik, itu dia letak tengah kepik tangan dua belah itu kepik gitu. Ini semua dia panggil rokok yang tidak betul. Maunya tapak tangan kita letak atas lutut tu, dan jari jemari kita ni sama ada kita nak cekok gitu ataupun kita nak betul jari kita atas bawah tu. Jari kita ni betul alas bawah, kalau kita betul dia bolak alas ke belakang. Jari kita ni tetap betul gitu. Kalau kita kat betul gitu lain garisan ni betul alas ke belakang. Itu dia. Itu semua tu buah betul rokok dah. Kita baca subhana rabbil azim, biar putih subhana rabbil azim, dan baca subhana azim. Jadi subhana azim gapo sian do arak do gapo tak tahu gapo. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Kita baca dengan cermat betul, kita ucap bacaan kita tu laksana kita duduk depan raja. Orang kita tak ada gigi pun rajanya. Orang yang masuk raja, ampun Tuhan ku beribu ampun, sembuh pati harap dia ampun, sebutir raja dengar tu betul molek. Kita beri subhana rabbil azim, maha suci Tuhan ku yang maha besar. Kita sebut subhana rabbil azim baik dalam sujud rakaat, subhana rabbil a'la baik dalam sujud, dengan tujuan kita nak sembuh ampun kita. Kalau nyaja nak sembuh kita, nak sembuh ampun kita. Tuhan ku tak ada benda aku nak kata kamu lain daripada aku kata hak Nabi aku ajar. Hak Nabi aku ajar waktu aku duduk lagu ni ialah subhana rabbiyal a'la. Waktu aku duduk lagu ni subhana rabbiyal azim. Hak ni itu aku berhenti kata kamu serupa dengan hak Nabi aku ajar. Hak lain pada tu kalau aku kata pun duk bahasa tak penuh tempat ni. Kerana Nabi aku sendiri hak lebih alim pada aku, hak lebih warak pada aku, dia kata lagu ni. Aku kita pun kata betul hak lagu tu. Itu makna wa atamma ruku'ahu wa sujudahu. Sujud dia dengan baik, rokok dia dengan baik. Wa khusyu'aha, dan khusyuk. Khusyuk ni ada tiga pada khusyuk. Khusyuk ni ada tenang hati. Tanda hati tenang, tubuh kita duduk diam.
Nabi kata orang ni kalau hati dia tenang, la khasa'at jawarihuh, tentu tubuh badan dia pun tenang molek. Dengan arti kalau kita semaya, tubuh kita menangis ko, tangan kita garu ko, muka kita paling ulu-ulu ko, boleh sipuh lah dia bahawa hati kita lagu tu juga. Hati kita pun tidak tertambak dan tidak terikat dengan semaya. Tapi kalau orang tengok luar tubuh kita tenang molek, muka tak paling, tak lenggok Allah kata, tak nak Allah ke bawah tangan, kita tak bau situ-sini tubuh kita tidak berayung, dia berayung mari, kita boleh sipu lah ada kata kat hati dia pun tenang juga. Hati dia pun sama tenang dengan tubuh badan dia. Tu orang panggil khusyuk tawaduk. Khusyuk tawaduk. Khusyuk orang luar, tawaduk orang dalam. Kadang-kadang diguna tawaduk orang luar, khusyuk orang dalam. Tukar takdir selalu diguna dalam bahasa Arab. Baik. Pada orang belah tu apa jadinya? Arajat wahya bayda'u musfiratun. Kalau orang yang semaya molek, waktu dijaga molek, rokok sujud juru, maka semaya ni akan naik ke langit wahya bayda'u musfirah. Naik dia keadaan putih tu. Putih melepok lah kata orang. Naik keadaan putih melepok. Putih melepok, kau putih lagu mana kita nak cakapnya mata tak boleh. Tapi bila Nabi kata lagu tu bahawa semayamu kalau buat lagu ni dia akan naik putih melepok kat kita reti lah bahawa semayam kita ni comel. Dia riwayatnya bahawa semayamu ni comel, naik ke langit dia keadaan putih melepok. Tidak kata naik jabu, tidak nak kata naik copen, tidak kata naik hitam, kau berasak berdebu-debu, naik keadaan putih melepok balik. Lebih pada kataan lagu tu nak riwayat tak boleh dah. Nak suruh orang ni syok, nak suruh orang ni berasa nok, nak suruh semayam terima. Maka Nabi riwayat semayamu ni bila sudah bisa naik ke langit ni keadaan bayda'u musfirah, putih melepok, cahaya malam. Taqulu hafizakillah kama hafiztani. Semaya sendiri itu kata kita, belum pada dia berlepas daripada kita tu, ibarat kita kan nak turun tangga apa ni, sebab kita pergi rumah orang, belum pada turun tangga tu kita nak tengok rencana rumah. Tak apalah, nak tinggal terima kasih banyak datang lagi yang baik, makan minum semalam maupun hati benar, sudah kita puji tu rumah kita pun turun. Begitu semaya, belum pada naik langit tu dia paling lagi sekali. Hafizakillah kama hafiztani. Semaya kata himu, Tuhan, aku doa kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala jagamu sebagaimana mu jaga aku. Mu jaga aku juga daripada air semaya, sampai pada takbir, sampai pada pihak, sampai pada gapo, sampai sudah mu selamat betul ni aku. Sekarang budi mu buat pada aku tu ialah aku balas balik dengan doa. Minta Allah Ta'ala jagamu dan selamat padamu sebagaimana mu jaga aku dengan penuh selamat. Itu ucap selamat semaya kepada kita. Gapo lagi adik kakak, kita nak ke gapo lagi, hidup dalam muka dia nak ke gapo lagi selain daripada kita nak doa daripada yang baik-baik. Kadang-kadang kita gipah bersupah mana, gipah Mekah nak jumpa dengan seorang Tuk Guru. Ia kita kira Tuk Guru ni orang dapat punya Tuhan. Tuk Guru orang mari jawab doa sepatah sambung. Bila Tuk Guru kata tak apalah mau doa bersurga hati dia dengan Tuk Guru hak kita je berasa dia dekat dengan siapa dia sendiri tu bilangan sepojing pada tahu. Tapi dia ni, tapi kita berasa dia tu rapatnya Tuhan, maka kita rela tinggal rumah tangga habis fikir macam tanah bah-bah boleh jumpa dengan dia. Ini semaya ia terjamin bayda'u musfirah. Semaya terjamin dia diputih lepak, tiba-tiba dia doa pada kita. Hafizakillah kama hafiztani. Allah Ta'ala lah jagamu wahai Tuhan aku sebagaimana menjaga aku. Lebih pada nak gapo hidup kita sama kau. Baik. Tapi sebaliknya, wa man shalla li ghairi waqtiha. Sebalik mana-mana orang semaya tak cermat jaga waktu. Walam yusbi wudu'a, dia tidak cermat air semaya. Walam yutim ruku'a wala sujudaha wala khusyu'a, dia tidak cermat dari segi rukuk sujud yang khusyuk. Arajat wa hiya sauda'u muzlimah. Semaya tadi bila sudah wisalah dia akan naik langit juga. Tapi naik dia keadaan hitam lagi. Naik keadaan hitam lagi. Kita pun tak boleh nak royak lah hitam lagi sekarang. Tapi hakikat nak royaknya naik dengan keadaan ia jatuh sahayat Tuhan terima. Hitam lagi ni simbol bagi Tuhan tidak terima. Taqulu dayya'atillah kama dayya'tini. Dia nak naik langit tu paling lah kita sementara. Dia kata Tuhan tak madu sebagaimana mu tak madu aku. Aku doa Tuhan minta lah Tuhan jangan madu dia ni sebagaimana dia tak madu kat aku, sebagaimana mu tak madu kat aku. Semaya kita tu doa hidup kita balik.
taklah Tuhan tak memadu kamu, katanya semaya kita. Cukup tak memadu aku. Baik. Sudahlah begitu, bila naik ke langit pula, hatta idza kanat haitsu Allah, beliau pergi naik ke langit, hingga sampai ke tempat yang Allah Ta'ala nak suruh dia sampai, luffat kama yulaffu thawbul khalq. Sampai sana akan digupar. Sampai sana Allah Ta'ala ambil, tidak tak ambil dengan senyum simpul, tidak ambil dengan tadah, dengan dukun ke podok. Allah Ta'ala ambil kenyik, gupar, sebagaimana orang gupar kain buruk. Kain buruk kita jumpa tu kita lupa lah tapi jadi dia kain buruk nak berapa lupa begitulah keadaan semaya yang Tuhan tidak terima itu yang lupa balik Tuhan lepas balik aidhabu biha wajhu maka lepas balik mah atas muka Tuhan bismillah aidhabu biha wajhu maka dipukul balik muka Tuhan. Kita belah tu dia kata berapa kali dah Tuhan terima semaya kita dan berapa kali dah Tuhan lepas balik ya atas muka kita balik wallahualam. Tapi betul dan pelan hak Tuhan terima, dan pelan hak Tuhan terima semua dia sebut laku. Hak dia terimanya hak air semaya comel. Rokok sujud comel. Khusuk tawaduk comel. Ini hak Tuhan terima. Comel-comel juga sebab sebut minggu lepas lah. Zahir batin. Baca Al-Fatihah comel. Kain baju luar bersih. Dan begitu juga hati turut comel. Kain baju kita pun halal. Kalau kain kita comel, dobi hari-hari, sabun fake, sabun beri hari-hari, tapi beli daripada duit haram. Makan ini kita duit haram, rumah tangga kita buat duit haram. So nak kata comel lah. Itu comel luar kan. Comel luar dalamnya segala berbusuk mana-mana segala. Gitu. Dan masalah pukul balik muka kita dengan semaya yang dia tak terima ni. Itulah barang kita tidak sedar. Jadi dia tidak sedar. Kita tidak, kalau orang ambil kain buruk mati lepas di muka kita berasa. Kerana kain buruk tu berasa benda, muka pun berasa benda juga. Bila jumpa benda sama benda tu dia berasa lah. Dia kocok, dia berapi, dia bersembur ke apa. Tapi dengan sebab semayan tidak berasa benda, berasa rohani gitu. Dan kita orang kena katak ni pun dia katak taruh kita, maka belaga dua orang sama-sama tidak benda ni tidak terasa apa di kita. Cuma berasa di roh. Jadi roh dengan sebab kita sendiri tidak mendalami dalam masalah roh, dan kita tidak memadu setara mana memadu masalah roh, maka boleh jadi kita tidak sedar. Tapi pada orang yang duduk sehari-hari dia duduk jaga roh dia, duduk perhati pada keadaan roh dia, orang lagu tu orang berasa. Orang yang ada lagu ni orang berasa. Dia berasa semaya yang dia tak terima tadi, semaya yang kemarin terima, tak terima. Dan dia berasa tekanan semaya yang tidak dimakbul kat taruh dia berasa kalau dia tu selalu padu dan selalu mengamati dan masalah rohani. Sallallahu alaihi wasallam.